Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Mantap. So ini dia Majelis Peluncuran AI untuk Rakyat ya di Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia. Jadi majlis ini disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan YB Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi. Jadi apa sebenarnya AI ini dan kenapa ia penting untuk rakyat, penting untuk negara kita? Sahabat-sahabat semua, ya menarik untuk kita dengar pencerahan daripada YB Rafizi Ramli. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita tonton dan juga dengar ya pencerahan daripada YB Rafizi Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam madani. Sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama hadir pada pagi ini di majlis peluncuran program AI untuk rakyat. Setinggi-tinggi penghargaan juga kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana sudi meluangkan masa untuk merasmikan program AI untuk rakyat ini. AI ini Datuk Seri maksudnya Artificial Intelligence, bukan program Anwar Ibrahim untuk rakyat. Lepas ni dia jadi bahan TikTok pula. Saudara-saudari yang saya kasih sekalian, peningkatan produktiviti adalah pemacu utama pertumbuhan ekonomi. Aspirasi untuk mentransformasikan Malaysia menjadi sebuah negara yang berpendapatan tinggi bermula dengan membuka potensi produktiviti yang lebih tinggi melalui penggunaan teknologi pemboleh seperti AI. Dalam satu laporan, The Economic Impact of Generative AI, The Future of Work in Malaysia yang dikeluarkan oleh Malaysian Centre for Fourth Industrial Revolution, mendapati bahawa teknologi AI generatif berpotensi membuka kapasiti produktif bernilai 113.4 bilion dolar US dalam ekonomi Malaysia jika ia diterima pakai sepenuhnya merentasi semua industri. Ini bersamaan dengan 1/4 daripada KDNK negara kita bagi tahun 2022. Malaysia juga telah menetapkan aspirasi KL20 yang akan dilancarkan insya-Allah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam bulan Mac untuk menjadikan Malaysia sebagai hub inovasi dan ekosistem syarikat pemula di tangga 20 teratas di dunia menjelang tahun 2030. Suatu cita-cita yang amat tinggi tetapi tidaklah mustahil untuk dicapai. Untuk itu, kita perlu menetapkan semula kedudukan Malaysia sebagai medan ujian dan pintu gerbang ke ASEAN dan seluruh dunia. Hala tuju KL20 ini insya-Allah akan menjadi titik tolak yang terbaik ke arah matlamat tersebut. Pada pandangan kami, terdapat 3 faktor kunci kejayaan untuk mencapai matlamat itu. Iaitu 1, ekosistem yang kukuh, kedua, dasar data yang terbuka, dan ketiga, ketersediaan bakat. Dan sebab itu, kementerian-kementerian, agensi-agensi perlu bekerjasama sepenuhnya dengan pemain industri sehinggalah ke peringkat rakyat terbanyak untuk mencapai ketiga-tiga syarat ini. Yang pertama, ekosistem. Persekitaran yang memberangsang inovasi dan menyediakan keadaan yang optimal untuk membina ekosistem AI dari peringkat awal hingga ke akhir. It has to be end-to-end dan ini perlu dicapai melalui penggubalan dasar yang menyeluruh dan pendekatan yang lebih inovatif daripada yang kita cuba sebelum ini. Dan setakat ini, Kerajaan Madani telah melancarkan beberapa plan-plan dasar untuk membolehkan kita bergerak ke arah itu. Kita ada rangka tindakan ekonomi digital Malaysia 2030 yang mana My Digital
adalah agensi yang menyelaras segala program-program di bawah rangka tindakan ini. Kita ada Dasar Revolusi Industri keempat nasional, Pelan Induk Perindustrian Baru 2030, Rancangan Malaysia ke-12 dan mesti juga ada Pelan Hala 7 AI. Ini adalah antara rancangan-rancangan dan dasar yang telah dilancarkan untuk membina ekosistem teknologi yang teguh, berdaya saing dan mampan. Untuk memperkukuhkan lagi kemampuan Malaysia dalam bidang ini, Kerajaan Malaysia turut mewujudkan perkongsian strategik dengan syarikat-syarikat terkemuka seperti Nvidia untuk membina infrastruktur yang diperlukan bagi mengembangkan inovasi terutamanya di dalam bidang AI ini. Syarat yang kedua, dasar data terbuka perlu disokong oleh rangka kerja undang-undang dan peraturan yang teguh yang memberi tumpuan kepada membina kepercayaan dan keselamatan rakyat dan pengguna kepada ekosistem data. Data adalah nadi ekosistem AI. Tanpa sumber data yang dipercayai melalui saluran yang selamat, produk dan perkhidmatan yang dipacu oleh teknologi AI tidak boleh dilaksanakan. Untuk menjadi hub AI serantau dan global, kita harus mempunyai kebolehan untuk membangunkan penggunaan AI terbaru. Dan ini hanya mungkin jika ada data yang relevan yang tersedia dan mudah diakses. InsyaAllah, saya boleh sebut kepada hadirin bahawa dari semasa ke semasa, dengan keputusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mewujudkan satu kementerian khusus, Kementerian Digital, perkara-perkara yang bersabit tata kelola dan undang-undang keselamatan data ini akan diperkukuhkan dari semasa ke semasa yang akan diumumkan oleh kerajaan selepas ini. Setakat lebih kurang 13 bulan pentadbiran ini, beberapa inisiatif telah pun dibuat untuk sama-sama menggerakkan ke arah mewujudkan tata kelola dan juga capaian data tersebut. Inisiatif Open DOSM dan yang terbaru, pangkalan data padu yang telah dilancarkan baru-baru ini insya-Allah akan dilengkapi pula dengan Akta Omnibus dalam tahun ini, iaitu untuk kita membuka lebih banyak ruang kepada perkongsian data di antara agensi-agensi kerajaan dan meningkatkan aplikasi yang berpandukan data di dalam khidmat kerajaan. Tidak lama lagi dokumen KL20 juga akan dilancarkan, di mana ia akan menggariskan reformasi inisiatif yang bersasar untuk membangunkan ekosistem inovasi dan syarikat pemula yang teguh dan mampan. Ini termasuklah pembangunan satu tertingkap tunggal syarikat pemula ataupun startup single window yang akan mengumpulkan syarikat-syarikat pemula, pelabur dan syarikat modal teroka serta kesemua jabatan dan agensi kerajaan yang terbabit di dalam satu ekosistem syarikat pemula di atas satu platform perkongsian data dan maklumat yang akan mengupayakan keputusan berasaskan data dan seterusnya memangkinkan pertumbuhan sektor ekonomi ini. Dan syarat yang ketiga dan yang paling penting, dan kita bermula secara perlahan pada hari ini juga, ialah ketersediaan bakat tempatan yang akan memacu pertumbuhan teknologi AI negara. Usaha giat sedang dijalankan untuk meningkatkan kemahiran digital dan pemahiran semula di semua peringkat masyarakat. Dari mengenal pasti cabaran dan peluang dalam lanskap bakat digital di Malaysia, sehinggalah menyelaraskan usaha-usaha untuk menambah baik kurikulum pendidikan sekolah. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, saudara-saudari yang saya kasih sekalian. Dengan memupuk kesedaran dan pemahaman teknologi baru, kita boleh mengubah keraguan menjadi harapan, ketakutan kita menjadi pemerkasaan dan kita mengambil cabaran itu untuk membuka peluang menarik minat bakat digital untuk mendalami ilmu dan kemahiran teknologi baru, terutamanya
teknologi AI selaras dengan hasrat kerajaan Madani untuk menjadikan Malaysia sebagai pemimpin serantau AI di dunia ini. Hasrat kerajaan adalah untuk membina saluran bakat yang sihat bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing dalam era digital ini. Pelaburan dalam kemahiran dan pendidikan bukan sahaja membolehkan kita mengharungi arus perubahan terkini dalam landscape ekonomi, tetapi juga melengkapkan diri kita untuk memimpin masa hadapan yang kita semua tahu tidak menentu dengan menggunakan sumber-sumber sedia ada secara optimum. Sejajar dengan hasrat ini, pada hari ini, terima kasih juga atas kerjasama daripada Intel Malaysia. MyDigital telah berjaya membangunkan satu portal pembelajaran kendiri atas talian untuk memperkenalkan dan mempermudahkan pemahaman AI kepada rakyat, iaitu program AI untuk rakyat. Program pengetahuan asas tentang AI ini adalah terbuka kepada semua lapisan rakyat Malaysia secara percuma dan disediakan di dalam 4 bahasa, iaitu bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin dan bahasa Tamil. Program ini mengandungi 2 modul, iaitu AI Aware dan AI Appreciate. Dengan pendekatan pembelajaran kendiri yang anjal, program ini boleh dilengkapkan mengikut tahap kelajuan masing-masing atau boleh juga dihabiskan dalam masa 4 jam kalau ada orang lah yang dia nak buat 4 jam secara terus-menerus. AI untuk rakyat adalah satu lagi inisiatif kerajaan untuk mendekatkan jurang literasi digital di kalangan rakyat Malaysia. Bagi golongan pelajar, program ini dapat memberikan gambaran asas tentang dunia AI yang bertujuan untuk menarik minat mereka untuk menceburi dan seterusnya membina kerjaya dalam sektor ini. Kalau tidak, kita hanya tengok dan kita takut. Dia bermula dengan pemahaman asas. Daripada pemahaman asas itu akan boleh meyakinkan kita bahawa ia tidaklah semustahil yang disebut. Bagi golongan masyarakat yang lain, program ini dapat memberikan fahaman asas tentang AI agar kita lebih faham yang ianya adalah sebuah teknologi yang boleh membawa manfaat yang besar kepada kita sebagai individu. Ianya bukanlah seperti yang telah digambarkan kalau kita tengok, yalah kita banyak tengok Netflix sekarang, dan ada pihak yang menggembar-gemburkan bahawa AI ini adalah satu teknologi dan ancaman yang akan mengambil alih fungsi manusia seterusnya menawan dunia. Sebab itu, pemahaman asas mengenai teknologi AI ini sedang kerajaan menyediakan pelbagai insentif dan dasar di pelbagai peringkat untuk mempercepatkannya. Kita juga perlukan satu program yang menyeluruh kepada rakyat biasa, supaya ia membuka peluang kepada semua untuk mendalami teknologi yang kini sedang menerajui dunia digital. Dengan memanfaatkan peluang ini, insya-Allah kita mampu membina ekonomi digital yang kalis masa hadapan dan membolehkan Malaysia menjana nilai yang lebih tinggi di persada dunia. Insya-Allah program ini bermula selepas Datuk Seri Anwar luncurkan pada hari ini boleh dicapai di portal www.ai.gov.my dan sasaran kami adalah untuk mencapai 1 juta peserta dalam tempoh 3 tahun. Selain dari promosi melalui media sosial, program ini juga akan dipromosikan melalui jabatan dan agensi kerajaan seperti Rakan Muda di bawah Kementerian Belia dan Sukan, di rangkaian-rangkaian PADI di seluruh negara yang sekarang ini sedang dikerumun untuk mengemaskini maklumat di dalam padu. Jadi kita ambil kesempatan itu juga untuk membuka ruang kepada rakyat biasa mula memahami perkara-perkara seperti AI dan juga agensi-agensi yang lain. Selari dengan a whole nation approach sebegini, saya juga mengalu-alukan penyertaan sektor swasta untuk sama-sama menjayakan program ini. Jadi akhir kata,
saya suka sarankan kepada semua rakyat Malaysia di mana juga anda berada untuk mengambil peluang yang diberikan secara percuma ini untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman tentang teknologi AI agar kita boleh bersama-sama membina masyarakat yang celik teknologi demi mencapai aspirasi negara kita yang berteraskan ekonomi digital menjelang 2030. Dengan itu kita tunggu ucapan daripada Datuk Seri Anwar dan insya-Allah kita akan terus pantau adoption ataupun penggunaan portal dan juga kita boleh ukur dari 1 tahun ke 1 tahun tahap pemahaman AI di kalangan rakyat kita daripada peringkat yang paling bawah sehinggalah peringkat yang paling atas. Jadi dengan itu, terima kasih sekali lagi kepada UPM yang menjadi tuan rumah pada hari ini. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sudi meluangkan masa dan terima kasih kepada semua. The proof of the pudding ialah seberapa banyak kita boleh melebar luaskan penggunaan ini. Dengan itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia pencerahan panjang lebar daripada YB Rafizi Ramli. Program ini adalah AI ya, AI untuk rakyat dan bukannya Anwar Ibrahim untuk rakyat. Sempat beliau ya membuat ucapan lucu di sana, tapi pastinya mungkin lepas ini akan digunakan oleh pihak pembangkang. Kononnya AI ini untuk Anwar Ibrahim, untuk bukannya untuk rakyat dan sebagainya. Mungkin itu yang akan pakai, dipusingkan oleh pihak pembangkang di luar sana. Jadi apapun, semoga ya dengan perasmian AI ini akan menjadikan ataupun memberi manfaat ya kepada rakyat Malaysia khususnya dan memberi manfaat juga untuk negara kita. Jadi terima kasih. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.